Okey sis, hari ni berkenaan dengan isu nak adjust. Kalau macam kata this one nak ubah kepada macam cost maintenance, ada just apa yang kat sini, sebab yang ni kan bahagian penolakan kan. Cuma dia ada bahagian yang terlibat lah. Kalau sis tengok kat sini diskaun, kalau sis refer kami punya URL macam kami cakap tadi, dekat sini contoh, kalau apa yang melibatkan diskaun kedai, yang ni untuk this column kedai. Kalau untuk yang this column pula, dia melibatkan diskaun online tolak apps charge. Maksud dia untuk setiap bulan ni, kiranya yang kedai yang terjual ni, dia akan efek yang this one tolak. Kalau untuk online, satu diskaun, diskaun online campur dengan online by Shopee, Lazada, lain-lain ni, dia akan tolak dekat online. Itu dia punya formula yang sedia ada dekat sini lah. So kalau sis nak yang ubah, maksudnya nak ubah yang ni kepada perbelanjaan yang macam sis cakap tadi, macam contoh tong ais ataupun lori, sewa lori pun semua tu boleh, tak ada masalah, ubah saja. Cuma kena tahu yang formula dia affected dekat mana. Macam kedai, yang ni saja yang affected. Kira dia akan tolak lah, dia akan keluar kat sini amount tu. Kalau yang ni pula, dia akan keluar yang 4 ni. So yang tu yang ni lah, melainkan kalau sis nak kami adjust mengikut kepada apa yang sis hantar tadi, details tu, nanti kami kena kira balik. Maksud sis, adakah sis nak ubah dekat area ni, ataupun sebab kat sini ada perbelanjaan, yang ni yang perbelanjaan selalunya kami akan suggest user untuk masukkan perbelanjaan selain daripada macam contoh apps dengan diskaun tadi tu, masukkan dekat sini. So misal kata sewa lori, masukkan je lah tarikh apa semua. So nanti kat sini akan automatic generate total amount. So then kalau sis tengok kami punya video demo kan, kami dah explain kalau misal kata dekat kita punya untung rugi secara bulanan kan, perbelanjaan kat sini. Kalau sewa kedai, kita dah asingkan kolom kan. Kalau jubah perbelanjaan tu, step dia user just pergi dekat filter ni saja. Sebab kita dah masuk tekan tarikh, macam contoh ni kan tahun 2022. So katakan nak check untuk Januari, contoh berapa kita punya perbelanjaan. So macam tu. So nanti amal 504 ni just masukkan ke dalam untung rugi PL tu lah, 504 kat sini. Begitu juga dengan seterusnya. That's why yang kat sini kita dah asingkan untuk kolom perbelanjaan. Perbelanjaan ni biasanya untuk cost selain daripada yang kita macam diskaun apa semua, apps, commission apa semua tu kan, kita masukkan kat sini. So after that, select all. Make sure yang penting adalah kita punya tarikh tu kena ikut pada bulan tersebut lah, supaya nanti kita boleh filter dan kita akan masukkan total dekat bahagian PL.